Okay, yang ni kan kita start dengan kita nak buat study pasal apa. Contohnya yang kat sini. Okay, sekejap. Okay, contoh yang kat sini kan. Kita nak buat study tentang. Kenapa dia pakai klaim ni? Biarlah dia. Okay, kita nak buat study tentang Candida species among OSCC patients. So, kita nak tengok OSCC patients ni dia ada Candida species ataupun tidak. Okay, tu just overview. Dia bukan tajuk tesis ataupun tajuk projek. Tapi dia macam, kau nak buat apa? Generally macam tu. Overview je. Okay. Okay, kalau dah faham yang tu, dah faham tentang projek kita apa, kita proceed dengan develop research question. Okay, research question ni, research question tu, apa persoalan kita, apa persoalan yang bermain dekat fikiran kita yang membuatkan kita nak buat projek tu kan. Okay, so persoalannya, apa prevalence of Candida species among OSCC patients. So that's why kita buat this project. Okay, so bila dah ada research question, mestilah kena ada objektif. Objektif kita adalah kita nak tengok prevalence of Candida species among OSCC patients. That's why it is very important untuk betul-betul faham apa yang kita nak buat sebenarnya. Okay, lepas tu okay, sebelum yang ni, bila kita dah faham research objektif kita untuk investigate prevalence of Candida species among OSCC patients. So, sekarang ni kita nak buat systematic review kan. Systematic review maksudnya systematically kita nak review paper-paper lain untuk menjadi satu paper. So that the next researcher, kalau diorang nak buat projek, katakanlah diorang nak buat another eksperimen, ataupun diorang nak buat survey ke yang masuk on, ataupun diorang nak buat treatment ke, so they can just refer, bukan just lah, diorang can also refer to our paper to see apa yang kita suggestkan untuk next researcher buat research. Kita boleh bagi tahu apa limitation yang ada sebab kita dah baca semua paper, katakanlah 100 paper kita jumpa. Kita dah baca 100 paper ni cakap pasal apa. Kita just combine dekat dalam satu paper. Tu menjimatkan masa researcher lain. So, bila bercakap tentang systematic review, kita kena ada cara untuk find those papers. Kita tak boleh simply Google, okay aku nak buat study pasal prevalence of Candida species. Dia tak ada sistem tau, sebab benda tu random. So, kita kena develop keywords. Cuma artikel yang tersenarai yang keluar bila kita Google these keywords yang kita akan guna dekat dalam kita punya study. So, macam mana nak buat keywords tu? Kita kena guna PICO technique. Okay, PICO technique ni yang kebanyakannya researcher gunalah untuk buat systematic review. Okay, apa itu PICO technique? P, population. Yang ni, okay, P, population. I, intervention. C, control ataupun compare. O, outcome. Macam mana nak tahu nak isi apa dan apa? Ni depends kepada apa kita punya research question. Okay, tengok balik research question tadi. What is the prevalence? Okay, what is the prevalence of Candida species among OSCC patients? So dari sini kita tahu, okay, population yang kita betul-betul nak fokus adalah OSCC patient. Population, siapa? Siapa yang nak fokuskan? Group apa yang kita nak fokuskan? Tak semestinya dalam 4 elemen ni kita akan ada semua benda. Tidak semestinya. Tapi boleh jadi ada. Macam dalam kes yang ni cuma ada 2 elemen je yang digunakan. Okay, I, intervention. Contohnya kita nak tengok exposure ataupun risk of something ke. Yang ni boleh masukkan, boleh juga tak masukkan. Intervention ni contoh macam mungkin ada study yang nak tengok tengok apa dia nak tengok apa risk factor yang menyebabkan lung cancer. Dia nak buat systematic review pasal tu. So risk factor tu one of the intervention. Macam itulah lebih kurang. Lepas tu C, control ataupun compare. Biasanya kalau kat sini kita bercakap tentang comparison. Katakanlah okay, kita nak tengok berbeza tak prevalence of Candida species antara orang yang ada OSCC dengan orang yang normal,
healthy individuals. So kat sini kita boleh masukkan healthy individuals sebab kita nak compare nanti dekat result kita. Yang keempat, outcome. Apa yang kita nak tahu? Apa dapatan daripada kita punya project? Which is prevalence of candida species. Okay, use and ataupun or ni, ini adalah yang dikatakan sebagai Boolean words. Boolean words ni, and adalah untuk apa ya? Untuk spesifikkan lagi paper yang kita nak jumpa. Maksudnya contoh, if I were to use OSCC patients and prevalence of candida species in one search, maknanya sekali search je, katakanlah 5 artikel. 5 artikel ni memang specifically dia ada bercerita tentang OSCC patient dan juga prevalence of candida species. Tapi kalau I were to use or, contoh, OSCC patients or prevalence of candida species, dia akan jadi lagi banyak paper yang kita jumpa. Dan paper tu boleh jadi dia hanya bercerita tentang OSCC patient sahaja, ataupun dia hanya bercerita tentang prevalence of candida species sahaja. Jadi benda ni dia akan jadi banyak lah, sebab dia boleh jadi dia bercerita prevalence of candida species dalam HIV patient, dalam orang yang ada cancer, which is not our focus. Tapi we can use lah macam ni pula. Okay, we still can use the word or, bukan tak boleh, still boleh, sebab dia membantu untuk widenkan our search. Okay, cuba tengok next. Kita tengok macam mana nak developkan keywords kan. Okay, let's say kita guna yang tadi OSCC patients and, okay, and Boolean words. Lepas tu apa tadi? Prevalence of candida species. Prevalence of candida species. Okay. Tapi ada juga nasihat daripada lecturer yang kata keywords ni sekurang-kurangnya nak ada 3. 3 apa? Ini dikira 1. Ini dikira yang kedua. Jadi nak tambah apa yang ketiga? Kita tambah yang sinonim dengan dia. OSCC patient, OSCC, oral squamous cell carcinoma. Nama lain dia boleh jadi oral neoplasm. Macam itulah. Oral, letak ni, oral neoplasm. Okay. Lepas tu kau nak tambah lagi sinonim dia. And ataupun yang ni kat sini lah yang perkataan or tu membantu. Sebab boleh jadi kita mungkin tak nak fokus kepada perkataan OSCC saja. Kita nak fokus juga perkataan quote paper tu dia tak guna OSCC word. Mungkin dia guna oral neoplasm word. So kita boleh gantikan or oral neoplasm. Kalau kita still nak fokus kepada cancer OSCC kan, tapi kita guna sinonim dia, kita guna or mouth cancer. Something like that. This one you need to adjust lah. Dia tak ada definite keyword yang betul-betul. It depends on us. Selagi mana kita search tu memuaskan hati kita, then you are good to go. Okay, boleh jadi this is the first search. Okay, first search. So you need to record this one in your logbook, so that katakanlah first search ni you found only 10 paper ataupun too much lah, 1000 articles. Depends lah kan. If you still rasa macam bila baca tu tiba kosong macam tu lah kan. So daripada sini you can just develop a new keyword. Macam tu lah. Dia boleh jadi up until 10 search macam tu. Yang ni baru fasa untuk develop keywords. Develop keywords ni kita boleh lah katakan you list kan untuk 5 search. Okay, so search yang pertama you record at berapa, search yang kedua you record at berapa, search yang ketiga you record at berapa. Lepas tu you try tengok, okay, rasa yang paling sesuai bila tengok tajuk tu, search yang kedua lah yang better, yang macam kena sikit dengan your study. So you choose lah to use that keyword yang kedua tadi, yang
dah. Yang you buat yang baru, contoh kat sini lah kan. Yang tu yang contohlah ni I tulis yang the new one. Yang ni katakanlah search kedua. So katakanlah you nak guna keyword yang ni. Okay, then up to you lah. Macam tu. Tapi ni just untuk dibalik keyword. The way how you would like to search nanti tu pun dia ada cara dia lagi. Yang tu kena try untuk dekat YouTube banyak ajar macam mana. Tu kena try apa yang kata explore untuk setiap database tu cara dia berlainan. Macam tu lah.